Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia kita dan beri kesihatan agar kita berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan, sebelum kita nak mula kuliah, dekat kotak belakang tu ada orang telah mendahului tuan-tuan cari pahala. Mereka telah wakafkan kitab. Saya nak minta tolong tuan-tuan, tolong edar Ustaz dekat semua dalam kotak tu. Dibagi je dekat orang. Kat muslimat sikit. Muslimat ada berapa orang? Kotak tu aja. Bagi je kat semua orang. Tapi tuan-tuan dah ambil, tuan-tuan mainlah mengaji. Edar je. Boleh bagi sikit kat muslimat. Semua yang hadir tuan-tuan boleh ambil lah. InsyaAllah. Agak-agak cukup lah. Kalau habis orang yang wakaf kat saya tu, habislah buku tu. Ambil je. Pandai orang cari pahala. Dia bagi saya siap-siap supaya edar pada tuan-tuan. Selagi ada, pastikan semua dapat. Ni Syakir ambil dah. Ni bagi kat geng media satu kalau ada. Habis dah? Okey. Tak apa tuan-tuan. Nanti kalau tuan-tuan nak boleh bagi tahu. Ada beberapa lagi tak silah. Ada pasal ada lagi kat kereta kot. Tapi banyak ni lah yang orang wakaf kat saya. Kalau tuan-tuan berhajat kata ustaz, nah saya nak wakaf pula, boleh kita dapatkan. Nanti dalam siri-siri akan datang nanti kita akan bagi percuma pada tuan-tuan. Semoga orang yang wakaf tu kita doakan supaya panjang pahala dia, panjang usia dia, dan diberi kebaikan lah kalau dia niat untuk keampunan mak bapak dan sebagainya. Allah ampunkan dia. Baik, kitab yang ada dekat tuan-tuan dan perempuan sekarang ni, tajuk dia adalah 40 hadis kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Kitab ini akan menceritakan pada kita, kalau tuan-tuan tengok dia punya konten dia, muhtawiyat dia, tuan-tuan boleh tengok muka surat kandungan dia. Ada hadis satu, permulaan jalan ke arah barzakh, benci mati, para nabi diberi pilihan, memeluk mayat, soal kubur, kubur punyai perasaan, semua makhluk dikumpul di padang mahsyar, mizan, titian sirat, orang yang pertama masuk syurga, kemencak nikmat. Kiranya kitab ini dia kumpul. Siapa kumpul? Al-Fadhil Ustaz Zamri bin Hashim. Tak jauh dia duduk dekat Kepala Batas ya, ada madrasah dia Darut Taujih itu. Dialah yang tulis buku ni. Dan buku ni tuan-tuan dia ceritakan daripada start, daripada kita meninggal dunia, semua perjalanan-perjalanan di alam barzakh. Barzakh ni maksudnya adalah dinding. Dinding kita ni. Dinding tu panggil dia barzakh dari segi bahasa. Maksud alam barzakh ni maksud dia apa? Alam yang berada di balik dinding. Alam yang lain. Macam kita tak sama dengan alam yang berlaku. Di kubur pun kita tak tahu dah, dia lain dah alam dia. Tuan-tuan tengok orang baring dalam kubur, kita tengok tak luas pun kubur, tak ada pun ular, tak ada pun bauan syurga. Memang tak ada, sebab benda tu bukan di alam kita. Dia di alam lain, alam barzakh. Macam kita lah biasa duduk dengan alam mimpi. Isteri kita duduk atas katil tu, duduk malam tu, dia tidur awal dah letih. Tiba-tiba dia bangun, dia gerak kita, abang, lekai. Dinosaur T-Rex hambat kita. Dia pun nak bangun. Kita kata,
T-Rex main mana 2021 ni. Betul ya bang, belakang kita dia duk ada. Kita pun duk minum air, ambil air sikit, sapu kat muka dia. T-Rex main mana? Dia tengok kiri, dia tengok kanan, dia tengok atas. Allah, mimpi rupanya. Boleh tak kita kata kat isteri kita, hang ni pembohong besar? Tak boleh. Sebab dia cerita alam lain. Kita duduk di alam nyata. Dia cerita alam mimpi. Alam tu pun kita tak boleh nak terokai, tak boleh nak tafsirkan secara mendalam, kerana dia berada di alam yang lain. Apatah lagi benda-benda yang melibatkan alam-alam akhirat, barzakh, titian, sirat. Semua ni tuan-tuan adalah benda yang termasuk di dalam alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman dalam benda-benda dengan benda yang ghaib. Inilah benda yang ghaib yang kita tak nampak. Mula sekali Allah habaq dah, orang beriman ni dia beriman dengan benda yang ghaib. Okey. Itulah kita katakan apa secara keseluruhan kitab kita ni cerita pasal apa. Dan tuan-tuan tengok sebagai adabnya, apabila kita mula baca satu-satu kitab, kita akan baca muqaddimah daripada penyusun. Kerana kita nak tahu overall apa cara penulisan, apa yang dia nak cuba sampaikan dalam kandungan kita. Jadi sebelum kita nak pergi ke muqaddimah penyusun, elok sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim hafizahullah. Moga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan usia dia dan beri kekuatan supaya dia menulis lebih-lebih banyak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur kehadrat Allah yang telah memudahkan saya menyusun kitab 40 hadis kehidupan alam barzakh dan akhirat. Kitab ini menceritakan perjalanan yang bakal kita tempuhi bermula selepas meninggal dunia. Bakal ni maksud dia apa? Bakal yang pasti. Ada bakal yang tak pasti. Contohnya, kalau hang nak pergi Kuala Lumpur, kalau ikut jalan ni hang akan jumpa benda-benda ni. Tapi kalau hang ikut jalan lain, dia tak jumpa lah benda ni. Bakal tu boleh jadi on, boleh jadi tak on. Ini bakal suami saya, kami dah bertunang. Boleh jadi suami tak? Boleh. Boleh tak jadi suami? Boleh juga. Tapi bakal ni nama dia bakal yang pasti. Saya dan tuan-tuan dan perempuan mesti lalui jalan yang sama, kematian dan menuju ke arah alam barzakh. Kita doakan semoga penghujung perjalanan ini akan sampai ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Dia dua ya, dia punya destinasi dia. Wa imma syurga ataupun neraka. Tak ada satu destinasi ketiga. Jadi saya pengarang doa kat kita, moga-moga insya-Allah Allah mudahkan kita untuk ke syurga. Sebelum sampai kita destinasi yang kita dambakan, kita akan melalui banyak persinggahan. Kita juga akan diajukan banyak soalan. Singgahan pertama pada tuan-tuan, mula-mula nama dia alam roh. Alam roh ni semua roh dikumpulkan di satu lokasi. Kemudian dipindahkan masuk ke alam rahim. Kemudian dah habis dah alam rahim, perut mak kita selesai dah. Kemudian pindah mai ke alam dunia yang kita ada sekarang ni. Kemudian permulaan barzakh, kita akan masuk ke alam, nama dia adalah kubur. Kemudian dah habis sesi kubur, dia akan bangun pula untuk menghadapi mahsyar. Kemudian selepas mahsyar akan titian sirat. Kemudian naik pula ke mana mizan untuk timbang amal soleh kita. Kemudian akan naik ke sirat. Habis titian sirat, lepas tu
sama ada syurga ataupun neraka. Dan setiap alam kita tak boleh reverse. Contoh, kita dah habis 2 alam, kita tak boleh reverse alam tu. Tak boleh pergi ke alam barzakh balik, tak boleh pergi ke alam roh balik, tak boleh pergi ke alam rahim balik. Walaupun satu saat dah berlalu, tak boleh reverse. Contoh, baby keluar dah, tak ada satu doktor pakar dalam dunia boleh masukkan balik bayi dalam rahim satu orang perempuan. Tak boleh dah, sebab dia dah berubah, pindah ke alam lain, masuk ke alam kubur, masuk ke alam satu alam, dia pindah, tak boleh reverse. Dan nombor 2, di alam barzakh tu setiap destinasi dia akan lebih teruk. Start daripada kematian teruk dah, kubur lebih teruk, mahsyar lebih teruk, mizan lebih teruk lagi, melintas titian sirat lebih ngeri, lebih takut lagi. Dan destinasi terakhir tu kalau neraka lagi teruk, kalau syurga yang paling seronok sekali. Dia sifat alam tu dia macam tu. Soalan tentang harta, ilmu, masa, tubuh badan nanti kita akan jumpa. Soalan ni lokasi dia di mana? Di kubur ada soalan, tapi soalan jenis lain. Di mahsyar ada soalan jenis lain. Buku catatan amal kita akan dapat di mana? Di kubur ke, di mahsyar ke, ketika kita duduk berdiri nak timbang amal soleh ke, di mana lokasi yang kita akan dapat? Nanti pengarang akan tulis hadis kat kita. Dan kita dan ditanya tentang kepimpinan terhadap rakyat. Kita akan ditanya tentang nikmat pendengaran, penglihatan, hati dan fikiran. Dan soalan tentang niat dalam hati dalam melakukan amal. Adakah niat ikhlas ataupun tidak? Jadi semua ni ada tempat yang Allah akan tanya dia. Pasal harta ada tempat, pasal umur ada tempat dia. Dan apa akan jadi kalau kita boleh jawab, apa akan jadi kalau kita tak boleh jawab. Soalan siap dah, set soalan semua siap dan semua dah print dapat kat tangan dah. Kita dah tahu dah soalan apa. Cuma jawapan itu mesti dirangka di dunia, kerana kita akan persembahkan jawapan nanti ke akhirat nanti. Jawapan semua benda lah. Jawapan bab harta, soalan bab harta, jawapan dia kena karang siap dah kat dunia ni. Soalan bab umur kat akhirat bukan, kat sini kena karang siap dah. Soalan bab amal soleh, buat kedak apa semua ni, jawapan dia di dunia. Bukan akhirat baru cari sejadah, baru cari Quran nak baca, pergi cari ustaz nak baca ba jabata, baca Iqra satu adik, bukan. Semua tu di sini. Di sana akan tiba masa tamat jawab soalan bila? Bila malaikat maut mai, maka tamat masa jawab. Cuma masing-masing tak ada satu tempoh bila nak jawab. Ada orang boleh jawab sampai 90 tahun, ada orang boleh jawab sampai 15 tahun ya. Soalan pendek ya. Dia jawab pendek ya. Sebab masa diberi pada dia pendek, maka soalan pun pendek, maka jawapan pun pendek, semua pendek untuk dia. Kita diberi masa 40 tahun, 40 tahun banyaklah. Nak kena karang. Bila banyak karang tu, lamalah pemeriksa nak cek. Macam tu kaedah dia. Semoga Allah berkati dan memberi manfaat di atas kitab saya susun ini. Mudah-mudahan kita dapat persiapkan diri dengan memperbanyakkan amal soleh sebagai bekalan ke negeri akhirat, negeri yang kekal abadi. Ingat, di dunia ini hanya persinggahan semata-mata. Abu Hazim Ad-Dimashqi, Maqdarut Taujih. Belakang ni ada dia punya, ada tak nombor telefon Ustaz Zamri tu. Kau tuan-tuan nak buat sumbangan ke madrasah dia, boleh juga, tak ada masalah. Baik, kita tengok hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala idza kharajat ruhul mu'mini talaqaha malakani yus'idaniha. Qala Hammad fadhakara min tibi rihiha wa dhakara al-misk wa qala yaqulu ahlu as-sama'i ruhun tayyibatun ja'at min qibalil ardi
sallallahu alaika wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayuntalaqu bihi ila rabbi azza wa jal ila rabbihi azza wa jal thumma yaqulu intaliqu ila bihi ila akhiril ajal qal wa innal kafira idha kharajat ruhuh qala Hammadun wa dhakara min natniha wa dhakara la'nan wa yaqulu ahlu samai ruhun khabithatun ja'at min qibalil ard qal fayaqulu intaliqu bihi ila akhiril ajal qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu faradda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabtatan kanat alaihi ala anfihi hakaza rawahu Muslim. Baik, kita dalam akidah kita tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah, akidah ni dia bahagi pada 3. Satu, kita sebut dia sebagai ghaibiyat atau kita sebut dia sebagai sam'iyat. Yang kedua, kita sebut dia sebagai bukan, yang pertama ni uluhiyah. Uluhiyah ni maknanya ketuhanan. Yang kedua adalah nubuat. Nubuat ni maknanya kenabian. Kalau cerita pertama tadi tu bincang pasal sifat Allah, macam mana Allah ni, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah ni adalah semua sifat-sifat 20 hak kita mengaji, sifat harus bagi Allah dan sebagainya. Semua tu masuk dalam bab uluhiyah, ketuhanan. Yang kedua adalah bab nubuat. Bab nubuat ni maksud dia apa? Semua cerita pasal Nabi, mukjizat para Nabi. Bolehkah Nabi-Nabi ni terlibat dengan dosa? Apa pandangan-pandangan agama berkaitan dengan perbahasan para Nabi sahaja? Nama siapa Nabi Ulul Azmi, 25 Nabi siapa? Kitab apa yang turun pada Nabi-Nabi dibincang. Kita panggil sebagai nubuat. Yang ketiga adalah bahagian yang saya sebut tadi. Nama dia adalah ghaibiyat ataupun nama dia sam'iyat. Ghaibiyat ni apa? Benda ghaib. Semualah, start daripada kubur, mahsyar, mizan, syurga, neraka, semua ni benda ghaib, kita tak tahu. Ataupun kita panggil dia sebagai sam'iyat. Sam'iyat tu maksud dia apa? Benda yang kita dengar ya. Kita dengar ya benda tu. Saya dan tuan-tuan tak pernah tengok lagi syurga dan neraka. Mimpi kan betul? Tu bayangan, tak tahu kita mimpi apa. Adalah api-api, tapi kita tak tahu lah tu neraka sebab kita tak pernah tengok. Semua kita dengar sahaja. Dengar daripada siapa? Daripada hadis Nabi SAW dan juga daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Maka untuk bab akidah ni, terutamanya bab-bab ghaibiyat dan sam'iyat ni, kalau kita nak cakap berhujah, mesti hujah-hujah hadis yang kukuh sanad dia. Riwayat-riwayat yang kita katakan sahih, yang tepat, yang kita boleh jadikan sandaran dan hujah. Adapun hadis-hadis yang bersifat kelebihan, fadail a'mal, yang kita tak berapa kuat sanad dia, maka para ulama kebiasaannya akan elakkan untuk guna cerita benda-benda berkaitan dengan sam'iyat atau ghaibiyat ni, hadis-hadis yang kita katakan sanad dia agak tidak kukuh. Untuk fadail amal kita boleh guna kelebihan sembahyang jemaah dan sebagainya. Benda tu benda yang ada kelebihan dia. Begitu. Baik. Masuk hadis yang pertama berkaitan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apabila orang beriman keluar dari jasadnya. Roh orang beriman keluar daripada jasad. Maknanya dalam badan saya dan tuan-tuan semua sekarang ni ada roh. Jasad ni maksud dia casing luar ya. Yang menjadi soalan adalah roh kita tu yang akan dicabut. Roh cabut tak ada roh ada boleh buat macam-macam lah. Dan roh ni cukup masa dia akan cabut. Siapa? Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah yang mematikan kamu malakul maut.
satu malaikat maut yang cabut nyawa kamu, thumma ilaina turja'un, kemudian kamu akan balik kepada kami. Turja'un beza apa dengan tarji'un? Tarji'un balik, turja'un dipaksa balik. Maknanya suka tak suka, ready tak ready, tua muda, sakit sihat, itu tak ada kena mengena. Yang kena mengena adalah tarikh dia. Cukup tarikh, cukup masa, maka akan dicabut nyawa seseorang tu. Dan roh seseorang itu, kata para ahli ulama, akan dicabut melalui arah kepala. Jadi bila kita pergi ziarah orang sakit tu, kadang-kadang dekat-dekat dia nak meninggal dah, bila cabut dah nyawa dia, kaki dia yang berdiri lah tu akan jatuh. Jalan naik tu, maka cabutan tu dia sakit dan pedih. Cabut tu dia pedih. Contohlah tuan-tuan lah, almari kat rumah anak kita tak? Anak kita kecil-kecil tu suka lekat stiker Disney, Frozen, macam budak-budak lah lekat penuh almari. Sampai bila dia lekat? Sampai dia umur 23 balik universiti, almari dia ada Frozen lagi. Lepas tu dia tak mau dah, Frozen tu dia nak buka, dia pun buka. Senang dia nak buka. Susah lah, tak koyak sini, koyak sana, lagi ambil ayam. Oh, ambil kain lah apa semua. Ambil segala macam maknika, sabun-sabun semua, baru boleh keluar. Sebab lama dah. Kalau sat senang lah. Baru dekat, silap wallpaper, buka, senang lah. Sebab baru dekat. Tapi dah lama dia payah. Roh duduk dalam badan kita lama dah. 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 90 tahun, umat dulu beratus-ratus tahun. Jadi bila dia nak pisah daripada badan tu, dia memang dia jadi macam payah nak keluar tu. Payah nak keluar tu nama dia sakitnya. Sebab tu orang panggil dia apa? Sakratul maut. Sakrah ni maksud dia apa? Macam mabuk tu. Mabuk tu bukan mabuk arak tu tak. Sakratul maut ni macam orang duduk tengah laut, yang mabuk laut, yang angin ayak kuat, ombak kuat, tu nama dia sakratul maut. Susahlah. Nabi SAW masa nak meninggal dunia, nak wafat, punyanya sakit nak meninggal ni, ambil ayak, minta ayak, celup ayak, sapu di kepala, sapu di muka, tak bagi sejuk sikit badan. Masa nak meninggal itu, sakitnya kata ulama macam tusukan 100 lembing. Maksudnya bagi orang tu tidur, ambil lembing, cucuk 100 kali, cap, macam mana rasa sakit? Macam tu lah sakit mati. Ataupun kita ambil satu kain yang nipis, buh di atas pokok yang berduri, dan rentap kain tu keluar, koyak, macam tu lah sakitnya. Tapi roh orang beriman ni, dia akan keluar macam mana tahu tuan-tuan? Tuan-tuan pernah tak tuang ayak daripada cerek? Macam mana ayak tu keluar? Smooth je dia keluar kan, ayak tu cek. Macam itulah jiwa orang beriman akan dicabut oleh malaikat. Dan ketika dicabut jiwa orang beriman, malaikat mai tu dengan muka yang ceria, muka yang gembira. Sebab tu tuan-tuan tengok mujahidin kalau meninggal muka senyum, muka ada senyum. Bukan sebab member dia, sebab dia seronok malaikat mukmin. Ulama dulu dia suka meninggal dunia. Sebab hidup ni tuan-tuan, kita hidup ni, kita bila mati dia pisah sementara. Sebab tu Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, ketika Nabi SAW dekat-dekat nak meninggal, Nabi panggil Fatimah. Nabi cakap apa kat dia? Lepas tu dia nangis. Lepas tu dia duduk Ustaz. Lepas tu Nabi panggil balik. Nabi cakap dengan dia. Lepas tu dia pun lap air mata semua, dia seronok sangat, gembira. Aisyah duk perhati apa depa dua orang adik-beradik, anak beranak cakap ni. Aisyah tanya pada Fatimah, apa yang Nabi cakap pada kamu? Kata Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha, Nabi cakap dengan aku, kata tak lama lagi Nabi akan meninggal. Tu yang aku sedih sangat. Lepas tu kamu ketawa sebab apa? Gembira seronok. Dia kata gembira seronok sebab Nabi SAW kata,
orang yang pertama akan menyusuli dia lepas dia meninggal adalah aku. Maknanya nanti aku akan pergi. Kita tuan-tuan, kalau orang abang kata kita nak meninggal jadi macam mana? Tak jadi kerja. Uninstall tu WhatsApp dengan Facebook. Buang. Weh, nak mati dah ni, tak ada masa main WhatsApp semua ni. Hantar apalah grup apa-apa, left grup gitu ya. Fokus mengaji ya. Fatimah radhiyallahu taala seronok. Sebab apa? Sebab bila dah meninggal, kita boleh jumpa orang yang kita dah meninggal tu nanti di akhir esok ni. Kita tak boleh jumpa kalau kita berdosa. Kita tak akan duduk dalam syurga, tak boleh jumpa. Tapi kalau hang beriman, orang soleh, orang baik, orang yang dah meninggal di kalangan kita yang baik, semua kita boleh jumpa. Kalau tak boleh jumpa. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Berhenti. Semua orang yang mujrim ni kamu pisahkan, asingkan. Berhenti semua nak tanya soalan. Dalam surah Safat Allah kata apa? Waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka semua. Semua ada soal jawab. Maknanya baik hang boleh jumpa esok. Orang jahat dipisahkan daripada orang yang baik. Jadi tak payah risau mati. Kerana mati ni perpisahan sementara. Perpisahan sebenar adalah orang tu bila banyak dosa dia duduk dalam neraka, dia tak boleh. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bila dia nak meninggal malam, isteri dia menangis, duduk tepi dia menangis, abang janganlah meninggal, abang janganlah tinggal saya. Sayyidina Bilal kata-kata, "Hei, apa yang hang duk sedih pula?" Wah syauqah. Dia kata, "Seronoknya aku nak meninggal. Seronoknya, tak sabarnya, rindunya. Ghadan alqal mahibbah Muhammadan wa ashabah." Esok aku nak meninggal dan aku boleh jumpa semua orang yang aku kasih. Itulah dia Muhammad dan sahabat-sahabat dia. Maknanya aku duk seronok tak sabar nak mati, hang pula tak sabar-sabar nak suruh aku jangan mati pula. Aku dah tak sabar nak jumpa Nabi dah. Dia seronok depa. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu dia nak meninggal, dia seronok sebab dia tahu perjumpaan dengan orang baik. Siapa yang suka jumpa Allah, Allah suka jumpa dengan dia. Maknanya dia nak mati tu dia buat persiapan dah. Jadi kita tak payah risau mati. Risau tak risau mati juga. Mati tak? Matilah. Yang kena risau tak cukup amalan. Macam mana kita hidup, macam itulah kita akan mati. Di dunia kita spend masa yang banyak untuk apa? Kalau spend masa yang banyak untuk akhirat, maka insya-Allah kita akan mati dalam urusan akhirat. Tapi kalau hidup di dunia ni 24 jam dengan dunia, dengan kerja, tak dan semayang, membujur lalu, melintang patah, halal haram semua, randuk semua pergi macam tu je, tak ada masa nak ibadat, maka akhir hidup kita akan habis dekat mana? Dekat tempat yang kita paling banyak spare atau spend masa kita. Demikianlah. Saya tuan-tuan main masjid seorang, insya-Allah lah kita doa supaya meninggal dalam keadaan yang baik. Maka roh itu akan disambut oleh dua malaikat yang bawa roh itu naik ke langit. Kata seorang perawi hadis yang bernama Hamad, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan tentang wanginya roh itu seperti bau kasturi. Maknanya orang beriman dimudahkan oleh Allah kematian. Malaikat mai pun dengan muka yang ceria, kemudian ambil roh dia, ditambah pula lagi dengan wangi-wangian. Maknanya roh dia wangi, roh dia dalam keadaan dirai, macam VIP, ada red carpet, macam tu seolah-olahnya. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, semua penduduk langit mendoakan roh tu, inilah dia roh yang baik datang dari bumi. Kalau kita ni, kalau artis lalu tuan-tuan jadi macam mana? Oh, duk babai macam tu, takak-takak gambar, selfie. Orang rai artis tu. Tapi cara orang rai roh yang soleh ni macam tu lah. Orang semua kata, oh bagusnya roh ni, mai dah. Oh ya Allah, bagusnya. Orang semua ahli langit akan puji dia kerana kebaikan roh tadi tu. Semoga Allah rahmati kamu dan jasad kamu yang kamu imarahkannya dengan amal ibadat. Baguslah hang ni. Roh hang duduk dalam satu jasad, hang buat baik dekat depa.
hang buat baik dekat jasad hang situ. Kemudian Allah perintahkan bawa roh itu ke tempat yang akhir perjalanan, itu illiyin. Illiyin ni macam kalau bahasa kita tempat daftar untuk roh-roh yang baik. Admin lah masuk di situ, akan daftar untuk masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya apabila roh orang kafir, yakni jasad orang kafir, kata Hamad, Abu Hurairah bercerita tentang baunya yang busuk dan mendapat laknat daripada malaikat semua penduduk langit, inilah roh yang berbau busuk yang datang dari bumi. Jadi malaikat main pun dalam muka tak ceria, tarik roh dia dalam keadaan rentak macam tu, jalan busuk pula, dan jalan on the way pula orang semua duk maki dia, hang apa orang tak guna, hang buat busuk kami ya, kami duk elok-elok tahu ni. Orang pula semua roh-roh lain maki dia, marah dia, kutuk dia. Inilah roh yang busuk yang datang dari bumi. Kemudian dikatakan pada para malaikat, bawalah rohnya ke tempat akhir, yakni sijin, pendaftaran untuk orang-orang yang tidak beriman. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tutup hidungnya dengan kain nipis yang berada di atas badan. Ketika riwayat hadis ni, ada kain dekat badan Nabi. Kata Abu Hurairah, Nabi duk cakap kat kami, Nabi duk cakap kat kami tentang roh tu busuk. Nabi sampai buat tangan, ambil kain, Nabi buat kat hidung. Busuk betul roh tu. Macam Nabi video klip ke benda tu. Punya busuknya bukan akhirat lagi, tapi alam dunia. Bukan roh tu jalan, tapi nak bak kata Nabi terus ambil. Terlalu busuknya roh tu kerana dia tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk ke dalam di akhirat tadi ni. Begini caranya, hakaza kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, ini adalah hadis, ini adalah riwayat Imam Muslim dalam bab berkaitan jannah wa sifatun na'imah, dan sifat-sifat penghuni atau nikmat dalam dia itulah. Nanti insya-Allah kita akan tengok lagi kitab ni pada siri-siri akan datang. Yang penting tuan-tuan tolong bawa kitab ni mai. Yang nombor 2, kalau tuan-tuan ada di kalangan kita ni yang teringin nak berhajat nak buat wakaf ke, ustaz saya rasa saya nak buat lah, boleh. Nanti saya bawa mai lagi, kita edah lagi pada kawan-kawan kita yang tak dapat. Dan nombor 2, tuan-tuan yang dapat, tolonglah bawa bila mai. 2 benda, tolong mai. Yang nombor 2, tolong bawa bila mai. Biasa tu. Masa awal kalau beli kitab sampai nak jet muka, aku punya. Lah ustaz seorang bawa kitab, lain semua main lenggang saja aku tu. Jadi tuan-tuan, nombor 2 saya nak mohon, tolong tulis nama tuan-tuan. Tulis nama dan nombor telefon. Sebab biasa bila dapat free orang duk wakaf ni, dia macam tu, lempak sana, lempak sini, sembang dengan member buah atas tu. Sembang, ayat tu dia belah betul ya. Jadi tulis nama, tulis nombor telefon. Kalau kita jumpa, ni buku siapa? Oh, Pak Haji ni. Hello, Assalamualaikum Haji. Haji tinggal kat masjid. Allah, betul juga. Tak pergi Zohar saya ambil. Dia ambil Tidak. Orang yang wakaf tu boleh dapat pahala. Kalau tuan-tuan baca kan. Okey. InsyaAllah kitab ni kita akan guna. Dia kecil sikit. Dalam tempoh yang beberapa tempoh mungkin insyaAllah kita boleh khatam. Kita akan memperbanyakkan khatam kitab-kitab dalam kuliah subuh ni. Kita ambil peluang lah untuk khatam. Kalau tebal sangat, lambat pula habis dah. Tapi kita kecil-kecil. Okey, itu saja tuan-tuan, insya-Allah. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Ada interview anak sekolah menengah. Kita berhenti awal sikit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.